السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sini muqaddarah qulna, ditakdirkan satu jumlah qulna, kami titahkan kepada anak Adam. Ayat ini ada hubungan dengan ayat 24 sebelum, iaitu dalam surah Baqarah. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Wahai anak Adam semua, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, sekiranya datang kepada kamu di dunia nanti rusulun minkum, rasul-rasul di kalangan kamu jenis manusia, iaitu sebagai nabi. Dan kerja rasul itu yaqussuna alaikum ayati, mereka akan membaca kepada kamu ayat-ayat aku. Itu rasul yang dipilih di kalangan kamu yang membaca wahyuku, ayat-ayat yang merupakan ayat wahyuku. Jadi ayat ini sama dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24. Itu saja apa yang diberitahu oleh Allah kepada kita semua. Makna cara selamat untuk kembali kepada syurga, ada rasul, ada ayat. Itu saja kalimah. Di sana pun sama juga. Sana Allah Ta'ala beritahu, imma ya'tiyannakum minni huda, sekiranya datang kepada kamu daripadaku huda, petunjuk. Sini dijelaskan petunjuk mana ayat. Sana Allah kata jika datang kepada kamu daripadaku petunjuk. Mereka sangat petunjuk. Apa makna petunjuk? Sini. Iaitu rasul, segala rasul yang akan baca ayat-ayat. Itulah makna petunjuk. Mana sabit daripada ayat ini, satu kalimah yang mudah. Kitab dan sunnah. Daripada ayat inilah kalimah yang sangat mudah untuk selamat, kitab dan sunnah. Ayat-ayat dalam kitab Allah yang dibaca oleh Rasulullah, yang dihayati, yang diamali oleh Rasulullah. Engkau sangat-sangat pedoman kepada manusia. Jadi dua ayat ini hampir sama, lafaz saja sedikit berbeza, makna sama. Tabsyir, faman ittaqa, maka siapa saja yang dapat jaga daripada syirik. Melalui ayat-ayat ini Allah ajar bahayanya syirik, lalu dapat jaga daripada syirik.
Wa aslaha, dan dapat memperbaiki amalnya mengikuti kitab dan sunnah. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tiadalah ketakutan ke atas mereka untuk menghadapi alam seterusnya, dan mereka tidak akan berduka cita untuk meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Mereka sangat-sangat ketika Allah nak adakan jumlah kesimpulan. Begitu juga tafsir ukhrawi tadi tafsir, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami di segi akidah, dengan sebab tidak mengikuti ayat kami, membohongi ayat kami, lalu terjerumuslah dia dalam akidah syirik. Wastakbaru anha, sombong mereka itu untuk beramal dengan ayat-ayat kami, mendustakan ayat kami, sombong untuk beramal dengannya. Ulaika ashabun nar, mereka yang bersifat seperti itulah penghuni kekal neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka nanti kekal. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Faman azlamu, maka siapa lagi lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, lebih daripada seseorang yang mengada-ngadakan bohong atas nama Allah. Yakni, dalam tafsir Jalalain kata, yakni menisbahkan ada syarik, ada sekutu lagi bagi Allah untuk disuruh dan dipuja. Menisbahkan ada anak yang merupakan wakil di antara Allah Ta'ala dengan mereka untuk disuruh dan dipuja. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah yang benar itu. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka itulah yanaluhum nasibuhum minal kitab, akan memperolehi bahagian-bahagian rezeki mereka daripada takdir. Sini kitab mana takdir. Mereka itu akan mendapat semasa di dunia bahagian-bahagian rezeki mereka yang telah ditakdirkan. Maknanya dunia tak terganggu, dunia boleh jalan, tapi hatta sehingga mati. Idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, apabila datang malaikat-malaikat kami yang diutus untuk mematikan mereka, untuk mencabut roh mereka, malaikat itu akan tanya mereka, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana dia yang kamu pernah seru selain daripada Allah Ta'ala itu? Mana dia yang kamu pernah seru selain daripada Allah Ta'ala itu? Qalu, mereka masa nak mati itu jawab, dhannu anna, hilang lenyap daripada kami, tak tahu ke mana pergi. Wa syahidu ala anfusihim, mereka mengaku atas diri mereka ketika itu, annahum kanu kafirin, bahawa mereka memang kafir. Masa pengakuan berlaku ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk bertaubat. Jadi annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka mengaku mereka memang kafir. Sebab apa? Sebab harapan sudah hancur, tidak ada apa-apa pun berlaku. Karena itu semua itu khayalan, bukan daripada bukti dan bukan daripada fakta. Qala udkhulu fi umami, fi dengan mana maaf. Allah berfirman, masuklah kamu semua bersama dengan umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu. Terdiri daripada jin pun ada, wal ins, manusia pun ada. Masuk ke mana? Finna, dalam api neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap kali masuk satu puak baru dalam neraka, melaknat ukhtaha. Setiap kali masuk satu golongan dalam neraka, dia akan melaknat golongan yang sedia ada dalam neraka. Kenapa laknat? Kerana dia tahu daripada golongan-golongan inilah menyebabkan dia masuk neraka. Maknanya golongan pemimpin mereka lebih awal masuk neraka, kemudian dihumbang golongan pengikut. Jadi setiap kali pengikut masuk, nampak pemimpin, gambarannya begitu. Maka dia melaknat pemimpin mereka yang menyebabkan mereka masuk neraka. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga mereka semua berada dalam neraka semua sekali, pengikut dan ketua. Qala ukhrahum, berkata pengikut, li'ulahum, kepada ketua. Mana telah berkata pengikut kepada ketua mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i, inilah ketua-ketua kami, adalluna, yang telah menyesatkan kami.
Semua ni berlaku kesedaran hanya dalam neraka ataupun setelah mati. Kalau sekiranya kesedaran ni berlaku semasa dunia, memang ada harapan untuk selamat. Cuma semasa dunia ditutupi, dihijab. Dan hijab itu hasil pada mereka sendiri, hasil pada kedegilan mereka. Jadi Allah bongkar, Allah zahirkan di akhirat. Jadi Allah adakan kisah seperti ini supaya setiap manusia kena pastikan dia daripada golongan yang selamat. Jadi dia kata kepada Tuhan, wahai Tuhan kami, haula ini ketua-ketua kami inilah yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Maka bagi kepada mereka azab berganda-ganda daripada neraka ini. Sebab dia ketua, dia penyebab. Qala, Allah jawab, likullin dhi'fun, masing-masing ada bahagian. Masing-masing ada bahagian. Sini makna apa bahagian? Kerana pengikut dia satu perkara yang teruk dia buat, dia boleh mengetepikan seruan Nabi, seruan ajaran kitab. Sebab pada masa yang sama, ketua dia ajak dia. Dalam masa yang sama, ahli yang hak ajak juga dia. Ajakan ni berlaku pada dua golongan, daripada dua golongan. Jadi ahli hak juga ajak dia, yang berasas pada Al-Quran, yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah ni ajak juga dia. Tapi dia abaikan, dia menolak. Menolak tu azab. Menolak yang ni, terima yang ni. Jadi gandaan boleh jadi atas dia juga. Ketua dia ajak dia, ikut. Dia dua perkara. Dia tolak yang ni, dia terima yang ni. Jadi gandaan berlaku. Allah kata, qala likullin dhi'fun, masing-masing ada gandaan. Masing-masing ada balasan sesuai dengan masing-masing. Jadi kamu duk ikut mereka ini, kamu sebenarnya telah menolak mereka itu. Mereka yang mengajak kamu kepada kebenaran daripada Nabi dan pengikut Nabi yang ikhlas, yang jujur. Mengajak kamu kepada yang benar, berbukti, berdalil. Kamu ada diajak, tapi kamu ikut yang ni. Jadi qala likullin dhi'fun. Allah berfirman, masing-masing ada balasan masing-masing. Walakin la ta'lamun, akan tapi kamu semua ni tidak tahu. Antara perbuatan kamu yang degil tu, kamu saja tidak tahu. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Berkata ketua pula kepada pengikut. Semua ni dalam neraka. Dan berkata ketua pula kepada pengikut, fama kana lakum alaina min fadlin. Dan tidaklah patut kepada kamu ada kelebihan berbanding dengan kami. Apa kelebihan kamu berbanding dengan kami? Yang kamu nak dapat keringanan berbandingan dengan kami. Fadhuqul azab. Allah Ta'ala beritahu, fadhuqul azab bima kuntum taksibun. Kamu rasailah azab dengan sebab semua itu daripada ikhtiar kamu, daripada usaha ikhtiar kamu syirik kepada Allah. Daripada tafsir Abbasi, kuntum taksibuna minasyirki, daripada usaha ikhtiar kamu daripada akidah itu. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi, innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang telah mendustakan ayat kami dan sombong untuk menerimanya, untuk mematuhinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka lagi untuk mereka itu pintu-pintu langit. Tidak akan dibuka lagi untuk mereka itu pintu-pintu langit untuk menyambut ruh mereka. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan memasuki syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuknya unta ke dalam lubang jarum. Mana mustahil. Ini satu bentuk tamsil. Maknanya macam mana unta sebesar-besar unta nak boleh masuk dalam lubang jarum, maka tak boleh masuk. Maka begitulah kamu tak boleh masuk syurga sebagaimana itu. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ini kesalahan bukan untuk mereka yang diberitahu saja. Wa kadzalika, dan beginilah kami akan balas kepada golongan-golongan yang syirik pada Allah. Mujrimin dalam tafsir Khazin, musyrikin.
Lahum min jahannam mihad. Bagi mereka itu daripada neraka jahannam Allah tidur mereka. Manakala lah jenis tidur, Allah dia api neraka jahannam. Wa min fawqihim, daripada atas mereka, atap mereka, rawashin, tutupan api neraka juga. Allah bawah pun api, tutupan atas pun api. Dalam ayat lain kita akan baca, semua setiap segi api. Setiap segi api. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim rawashin. Hamparan mereka api neraka, penutup daripada atas api neraka. Wa kadzalika najzi zalimin, dan beginilah kami akan bagi balasan kepada golongan yang zalim. Daripada tafsir Khazin, zalim di sini juga musyrikin. Ayat seterusnya sabsyir, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang betul-betul beriman dan dapat melakukan amal soleh. Iman dan amal soleh ni bukan perkara yang sangat berat sehingga tak mampu kecuali sedikit. Allah kata dalam ayat ni sebelah jumlah muqarridah, la nukallifu nafsan illa usaha, kami tidak membebankan mana-mana manusia kecuali semampu dia. Maknanya arahan supaya beriman sesuai dengan manusia, dia mampu beriman. Arahan supaya buat amal soleh, memang manusia mampu buat amal soleh. Tidaklah kata iman dan amal ini beban, berat, tidak. Tidak kami membebankan kepada manusia untuk masuk syurga melalui iman dan melalui amal soleh yang membebankan. Dia bukan tidak membebankan. Jadi jumlah muqarridah. Sebab kata nak masuk syurga susahnya, tidak. Iman dia tidak membebankan. Amal soleh juga tidak membebankan. La nukallifu nafsan illa usaha. Tidak kami membebankan manusia kecuali sekadar mampu mereka. Apa makna sekadar? Manusia diminta supaya melakukan amal seperti mana yang diajar oleh Nabi. Seperti mana yang diajar oleh Nabi. Apa yang dia mampu untuk ke arah itu, maka sekadar itu. Maka dia usaha lagi kepada taat yang lebih lagi. Usaha lagi kepada taat yang lebih lagi. Sebenarnya daripada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, dia boleh sampai kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dengan mudah. Dia boleh sampai untuk amal yang diajarkan oleh Nabi dengan mudah. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni tetap syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga itu khalidun, kekal selama-lama. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Di antara keistimewaan syurga, Allah Ta'ala cabut daripada hati hamba dia tu dengki. Sedangkan di dunia tidak. Walaupun ada iman, walaupun ada amal, tapi penyakit dengki ada. Iri hati ada. Yang boleh mengganggu, boleh menggugah kedamaian, keselesaan di dunia. Jadi Allah Ta'ala beritahu perkara itu apabila sampai ke syurga, dibuang. Wa naza'na, kami cabut. Yani kami cabut ma fi sudurihim, yani kami cabut dan hilangkan daripada hati mereka min ghillin, sifat dendam, dengki. Tidak ada lagi. Hidup di sana bersaudara, bermesra. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata kerana betul-betul gembira, penuh kegembiraan. Alhamdulillah, mereka kata, pujian hanya bagi Allah, alladzi hadana, kerana dialah yang memberi hidayah kepada kami, lihada, untuk sampai ke tempat ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tak mungkin dapat hidayah, tak mungkin terpimpin, tak mungkin menemui segala-galanya ini, laula an hadana Allah, kalau Allah tidak bagi hidayah kepada kami. Jadi permohonan hidayah hamba berterusan daripada dulu sampai ke dia masuk syurga. Dan dulu lagi. Untuk minta kepada Allah. Waktu kita baca ihdina dalam Al-Quran, walaupun dalam sembahyang, sebab tempat yang kita nak sampainya, jumpa Allah dalam syurga. Itu mana ihdina. Jadi ada dalam persoalan, kenapa minta hidayah? Kita sembahyang dah. Kita sembahyang khusyuk sangat-sangat dah. Kenapa minta hidayah? Hidayah apa? Di sini tempat dia. Jadi sekiranya Allah tak bagi hidayah kepada kami sehingga sampai ke sini, ke syurga ini, kami tak akan dapat hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul
Tuhan kami membawa kebenaran. Wa nudu, dan mereka itu disuruh oleh para malaikat, antil kumul jannah, iaitu itulah dia syurga, uristumuha, yang diwariskan kepada kamu, yang dijadikan kamu mewarisinya, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal-amal yang kamu kerjakan. Kemudian dalam syurga ada perbualan di antara ahli syurga dengan ahli syurga, dan ahli syurga dengan ahli neraka, walaupun jarak jauh. Seperti mana kita tahu sebelum ni, syaitan membisikkan Adam yang duduk dalam syurga, dia duduk di dunia jarak jauh. Di sini pun jarak jauh. Di antara syurga dan neraka jarak jauh. Ulama tafsir kata Allah boleh buat. Nak menyeksakan hati ahli neraka, nak menggembirakan hati ahli syurga, Allah boleh buat. Semua jarak jauh. Wa nada ashabul jannah, dan memanggil ashabul jannah akan ashabun nar, akan penghuni neraka. Ahli syurga panggil ahli neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sesungguhnya kami semua duduk di syurga ini, kami telah dapati apa saja yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, memang benar, semua ada. Dengan nikmat syurganya itu ni semua sekali. Nak tanya kamu, fahal wajadtum, maka adakah kamu wahai ahli neraka telah dapati juga ma wa'ada rabbukum haqqan, apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu dalam kitab dia, ada semua sebenar seperti mana apa yang dalam kitab? Qalu, ahli neraka jawab, na'am, ya. Dan ni perhubungan dua ni dalam tafsir kata jarak jauh. Allah Ta'ala adakan suasana begini sebagai ilmu kepada kita, pilihlah mana satu. Pilihlah mana satu. Dia ada dua ni. Fa'adzana mu'adzinun, dan membuat pengumuman oleh satu orang malaikat. Fa'adzana mu'adzinun, telah membuat pengumuman oleh satu orang malaikat, bainahum, di antara dua, yani la'natullahi ala zalimin, memang laknat Allah ke atas kaum yang zalim. Memang laknat Allah sampai kepada kaum yang zalim. Zalim tu macam mana? Sebab apa diberitahu? Mereka duduk dalam neraka. Kita yang akan pergi ke syurga, yang akan cuba menghindari daripada neraka ni, nak tahu sifat golongan zalim tu jenis mana zalim? Alladzina yasudduna an sabilillah, iaitu orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah yang benar. Wa yabghunaha iwaja, dan berusaha dan berikhtiar menyebabkan jalan Allah yang benar itu bengkok, dengan menakwilkan jalan Allah yang benar menjadi bengkok, menghalang orang daripada jalan Allah, dan berusaha pada jalan Allah Ta'ala itu supaya jadi bengkok. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka tentang akhirat mereka ingkar. Itulah golongan zalim. Wa bainahuma hijab, di antara ahli syurga, di antara ahli neraka ada hijab, ada satu dinding. Wa 'alal a'rafi rijalun, jadi di antara syurga dan neraka ni ada a'raf. Di sana juga ada beberapa golongan. Ulama tafsir kata, golongan mana a'raf ni? Golongan yang sama berat syurga dengan neraka. Amalan-amalan untuk ke syurga pun banyak tu, amalan-amalan untuk neraka pun banyak tu. Dia ada satu golongan. Cuma akhirnya masuk syurga. Akhirnya masuk syurga. Ya'rifuna kullam bisimahum, mereka yang duduk di tengah-tengah ni masing-masing kenal golongan syurganya, golongan nerakanya. Mereka kenal. Ni puak-puak dalam syurga, ni puak-puak dalam neraka. Dia duduk di tengah-tengah. Wanadau, mereka yang duduk di araf ini berkata kepada ahli syurga, wanadau ashabal jannah, mereka yang duduk di araf ni berkata kepada ahli syurga. Araf ni tidak syurga, dia tak neraka, tengah-tengah. Pada peringkat awal, Assalamun alaikum, kata mereka kepada ahli syurga, sejahteralah ke atas kamu semua. Sini tetap
kamu dalam sejahtera, sentiasa kamu dalam sejahtera. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Hal keadaan, sini jumlah haliah mu'taridah. Jadi dia kata kepada ahli syurga, sejahtera tetaplah ke atas kamu. Hal keadaan mereka ini masih lagi tidak masuk dalam syurga, dan mereka ingin sangat untuk masuknya. Sebab duduk tengah-tengah. Mereka berkata kepada ahli syurga, sejahtera berkekalan ke atas kamu, mereka tak boleh lagi masuk syurga. Tapi mereka berkeinginan sungguh untuk masuk ke syurga. Wa idza surifat absaruhum, dan apabila dipalingkan pandangan mata ashabul a'raf ini tilqa'a ashabin nar, ke arah penghuni neraka pula. Dia tengok penghuni neraka, qalu, kata ashabul a'raf yang duduk di tengah-tengah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumil zalimin, janganlah jadi kami daripada golongan bersama golongan yang zalim. Bersama golongan zalim. Kemudian dalam tafsir Khazin, kaum zalim ni dengan sebab syirik. Wa nada ashabul a'raf, dan berkata ashabul a'raf lagi kepada rijalan, kepada beberapa orang, ya'rifunahu, yang mereka mengenalinya, bisimahum, dengan tanda-tanda dan alamat-alamat. Dikenal. Mana golongan ini golongan yang sangat berpengaruh, terkenal dalam masyarakat. Qalu, kata ashabul a'raf kepada mereka, ma aghna ankum jam'ukum, tidak boleh membantu pun kamu oleh kumpulan kamu yang ramai, dan tidak boleh menolong kamu juga ma kuntum tastakbirun, pujaan-pujaan batil yang kamu anggap besar dulu. Sini ta'taqiduna annahum kabir kubara, tidak boleh menolong kamu oleh kumpulan kamu yang ramai, dan tidak boleh menolong juga kamu pujaan-pujaan yang kamu puja, yang kamu rasa besar dulu, yang kamu anggap dia boleh menolong. Dia kata lagi kepada golongan tu, golongan ahli neraka tu, haula'i alladhi aqsamtum, mereka-mereka yang miskin-miskin inikah yang kamu dulu pernah bersumpah atas nama Allah, la yanaluhumullahu birahmah, Allah tak akan bagi sebarang rahmat pun kepada mereka. Ini ke orang-orang yang sedang duduk dalam syurga, yang orang duduk semasa dunia miskin, orang bawahan. Ya, kamu bersumpah dengan nama Allah, golongan miskin bawahan yang beriman ini tak akan dapat apa-apa pun rahmat daripada Allah. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun, kamu tidak akan ada ketakutan lagi untuk keadaan yang kamu akan tempuhi, dan kamu tidak akan lagi berduka cita. Jadi selesai dua kumpulan, ashabul a'raf dengan ashabul jannah. Kita tengok pula macam mana Allah Ta'ala beritahu kepada kita ashabun nar daripada jarak jauh. Wa nada ashabun nar, dan memanggil penghuni neraka akan ashabul jannah, memanggil penghuni syurga. Memanggillah penghuni neraka kepada penghuni syurga. Apa dia kata? An afidu alaina minal ma'. Afidu maknanya simbahkanlah ke atas kami minal ma', daripada air. Tujuannya bagi meredakan kepanasan. Ataupun sini muqaddar jumlah, alqu mimma razaqakumullah, atau campakkanlah juga kepada kami rezeki-rezekinya Allah Ta'ala bagi kepada kamu untuk kami rasai, air ataupun rezeki apa-apa. Qalu, kata ashabul jannah, ahli syurga berkata, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala harramahuma, telah mengharamkan air dan makanan alal kafirin, kepada golongan yang ingkar. Macam mana pula ingkar terjemahan dia? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Pada ayat ni, itu orang-orang yang menjadikan agama mainan dan senda-gurau, tidak bersungguh. Tidak bersungguh. Tidak menjadikan agama itu maksud bagi hidup dia lah. Dia mainan ni benda yang ambil masa lapang, tidak maksud hidup dia.
Satu orang tu bekerja. Tapi ada waktu lapang dia main. Main tu bukan maksud. Situ maknanya. Jadi orang-orang yang telah menjadikan agama ni mainan dan senda gurau. Yang kedua, ulama tafsir kata, mainan dan senda gurau ni kerana agama dia tidak ada bukti. Bukan ada bukti. Palsu. Duit palsu, mainan. Dia tak ada bukti, tak laku. Benda yang tidak laku, tidak ada bukti. Jadi mereka yang menjadikan agama mainan dan senda gurau. Pertamanya, tidak penting. Yang keduanya, benda yang tidak ada bukti. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka sebenarnya telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka untuk memberi balasan baik. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha, sebagaimana mereka dulu lupa untuk buat persiapan untuk bertemu pada hari seperti ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan sebab dulu mereka mengingkari ayat-ayat kami. Allah Ta'ala beritahu, wa laqad jitnahum bi kitab, dan sesungguhnya kami datangkan kepada mereka kitab Al-Quran. Fassalnahu ala ilmin, kami huraikannya di atas ilmu kami. Sini maknanya jumlahnya alimi tafsilahu. Kami huraikan Al-Quran, hal kata kami tahu macam mana nak huraikan Al-Quran sehingga mudah. Alimina tafsilahu. Kami datangkan kepada mereka kitab yang kami huraikannya, hal kata kami tahu macam mana nak huraikannya supaya menjadi mudah. Hudan wa rahmatan, dan dia sumber ilmu yang boleh memberi petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat apabila ilmu itu diamalkan. Liqaumi yu'minun, faedahnya memang akan diperoleh kepada kaum yang ingin percaya. Yang percaya. Takhwif ukhrawi, ayat selanjutnya, hal yang buruna, di dalam mereka menunggu. Mana pilihan sepatutnya dibuat dengan cepat. Tapi kalaulah ada dengan keadaan pilihan menunggu, mana cara untuk menunggu dan melihat, tidaklah mereka menunggu illa ta'wilah, kecuali akan zahirlah kesudahan daripada ayat yang disebut. Ta'wil sini maknanya kesudahannya. Tafsiran bagi ayat. Ta'wil dengan mana tafsiran? Ayat ni tafsirnya macam mana? Orang neraka tafsirnya, huraiannya pada akhirnya azab. Orang taat, huraian pada akhirnya rahmat. Jadi tunggu mereka, kecuali akan datangnya tafsir Al-Quran. Akan datangnya huraian Al-Quran itu kesudahannya ke mana? Kesudahannya ke mana? Akan tunggu kepada kesudahan yang telah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wilu, hari yang mana datangnya kesudahan yang diberitahu tentangnya oleh Al-Quran. Yaqulul ladina nasu, akan berkatalah orang-orang yang melupakan Al-Quran min qablu, sebelum itu dia lupa. Apabila marinya azab yang merupakan huraian yang sudah dizahirkan oleh Allah dalam pada ayat, qad ja'at rusulur rabbina bil haqq, mengaku mereka sesungguhnya telah datang sungguh-sungguh rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, tapi kami saja tidak peduli. Fahal lana min syufa', maka adakah pada masa ini untuk kami penjamin-penjamin, fayashfa'u lana, yang boleh memberi jaminan kepada kami? Adakah boleh nuraddu, kami dikembalikan semula, yakni ke dunia? Fana'amala, kami akan melakukan amal lain, ghairal ladzi kunna na'malu, bukan amal yang pernah kami buat. Kami tidak akan lagi buat syirik, kami tidak akan lagi buat amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat. Qad khasiru anfusahum, sabit di sini ialah sesungguhnya mereka sebenarnya telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dah hilang lenyap untuk membantu mereka apa-apa saja yang mereka ada-adakan daripada agama yang mereka mengada-ngadakan, agama palsu. Kemudian Allah Ta'ala adakan ayat nak beritahu kepada kita dakwah tauhid sebenarnya ia adalah perkara yang sabit. Jadi kita diwajibkan untuk menyampaikan seruan tauhid, kerana dakwah tauhid ini adalah perkara yang sabit. Allah Ta'ala jelaskan di sini, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kamu yang mencipta, yang melihara kamu hanya Allah.
alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi, fi sittati ayamin, kadar 6 hari. Kadar 6 hari. Summa stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam ia di atas arsy yang layak baginya, yang sempurna lagi suci. Yughshil lailan nahar, Allah Ta'ala lah yang menutupkan malam ke atas siang, bergila-gila. Yatlubuhu hafizan, hari kala malam siang ini mengejar, mengiringnya satu sama lain dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, dialah juga yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma, dan segala bintang. Musakhkharatin, semua itu tunduk patuh bi amrihi, akan perintah Allah. Ala, ketahuilah semua, lahul khalq, milik Allah penciptaan ini, wal amru, milik Allah arahannya. Allah cipta, milik dia semua segala ciptaan, dan Allah Ta'ala lah yang mengurus dan mentadbirnya. Tabarakallah, maha berkat Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Oleh kerana ini sifat dia, maka kamu hendaklah suruh dia saja. Ud'u rabbakum, suruhlah kamu semua akan dia, yang Rabb kamu itu. Tadarru'an, hal keadaan rendah diri sebagai hamba abdi. Wa khufyatan, dengan suara yang perlahan, lagi sayu, lagi lembut, kerana kamu hamba memohon kepadanya yang maha kuasa. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhibbul mu'tadin, tidak suka hamba yang melampau. Hamba yang melampau. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah pula kamu semua merosakkan di segi akidahnya, di segi amalannya, di permukaan bumi, yang bercanggah dengan syariat Allah, peraturan Allah. Ba'da islahiha, selepas Allah Ta'ala mengislahkannya dengan dihantarnya Nabi dan turunkannya wahyu. Janganlah kamu merosakkan sistem dunia ni dengan kufur dan syirik, dengan derhaka. Setelah Allah Ta'ala adakan kebaikan di dunia ini dengan diturunkan wahyu yang dipilih Rasul untuk menyampaikannya. Wad'uhu khawfan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah Ta'ala hal keadaan takut dan juga harap. Takut akan penolakan dan juga kemurkaan, harap kepada penerimaan dan juga keampunan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala sangat dekat kepada golongan yang memiliki sifat yang baik. Wa huwa alladhi yursilu riyah, dan dialah Tuhan yang telah melepaskan angin, busyran, sebagai berita gembira, bayana yaday rahmati, di depannya ada rahmat hujan. Allah Ta'ala lepaskan angin bergerak, yang di depannya ada rahmat hujan. Hatta idza aqallat sahaba, sehingga angin itu apabila dia membendung awan yang ada dalamnya air hujan. Siqalani, awan yang ada dalamnya air hujan. Suqnahu, kami halalkan awan yang ada air hujan itu, di baladin mayyitin, ke mana-mana daerah yang gersang, daerah yang tandus kering mati. Fa anzalna bihil ma, lalu kami turunkan pada daerah itu air hujan. Fa akhrajna bihi, lalu kami tumbuhkan, kami keluarkan dengan sebab air itu, min kulli thamarat, daripada berbagai jenis buah-buahan. Mudahnya keluar perkara itu di depan mata kamu. Kadzalika, begitulah mudah juga, nukhrijul mauta, kami mengeluarkan orang yang telah mati daripada kubur mereka. La'allakum tadhakkarun, mudah kamu dapat ambil pengajaran di atas kudrat yang sama, menumbuhkan pokok-pokok, selepas itu akan air juga melahirkan atau mengeluarkan manusia yang sudah mati daripada kubur masing-masing. Allah Ta'ala beritahu pada ayat ini, tanah seperti mana kamu tengok, ada subur, ada yang tak baik. Ada jenis tanah subur, ada jenis tanah yang tak subur. Manusia pun seperti tanah. Ada yang jenis subur, ada yang jenis tak subur. Apa maksud? Manusia yang subur, jiwa yang baik, dia akan boleh menerima daripada wahyu ini sehingga melahirkan amal. Manakala tanah tak subur, manusia yang tak baik, walaupun ada padanya air hujan, dia tak akan tumbuhkan apa-apa.
Dia tak akan tumbuh apa-apa. Jadi bandingan Allah Ta'ala beritahu seperti mana tanah dia ada dua jenis, subur dengan tak subur, manusia juga ada dua jenis. Manusia yang baik, yang manusia tak baik. Air hujan seumpama wahyu. Air hujan turun, sini tumbuh, sini tak tumbuh. Wahyu sampai, sini boleh ikut, sebelah ni pula tak boleh ikut. Jadi wal balalut thayyibu, tanah yang subur, yakhruju nabatuhu, akan keluarlah tumbuh-tumbuhannya setelah turunnya air. Biizni rabbi, dengan izin Tuhannya. Walladhi khabutha, tanah yang tak subur, gersang, la yakhruju, tak keluar apa-apa pun walaupun air pun turun, illa nakida, kecuali tumbuhan-tumbuhan yang tidak berfaedah. Sini maknanya tumbuhan-tumbuhan yang cacat, tumbuhan-tumbuhan yang kerdil, yang tak memberi faedah apa-apa. Jadi contoh ini Allah kata kadzalika, beginilah contoh, nusarriful ayat, kami jelaskan berbagai-bagai dalil dan bukti, lagi contoh dan perumpamaan, liqaumin yashkurun, bagi kaum yang ingin bersyukur. Kemudian Allah Ta'ala adakan dalil naqli, daripada beberapa orang Nabi sebagai menjadi hujah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menyeru kepada Tauhid. Maknanya wahai orang Mekah, dalam menyeru kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa ini, bukan dia seorang sajalah. Ini Nabi-Nabi yang diberitahu namanya sekian-sekian dengan kaum masing-masing, buat kerja yang sama. Bukan saja Muhammad SAW yang mengajak kepada Tauhid ini, bahkan Nabi-Nabi lain sebut kata Nabi dalam masa berbeza, kaum yang berbeza, seruan Tauhid tak sama. Dalil nakli. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kami telah pilih Nuh sebagai Rasul kepada kaumnya, pada umatnya. Apa perkataan yang disampaikan oleh Nuh? Jadi semua Nabi yang disebut dalam ayat yang kita nak baca ni, perkataan seruan sama. Perkataan seruan kepada Tauhid adalah sama. Faqala, kata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah sahaja. Beribadat kepada Allah saja, berdoa kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi untuk kamu ilah lain selain padanya. Tergantung hati kamu hanya kepada Dia. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sesungguhnya aku bimbang akan menimpa kamu azab pada hari sangat besar. Hari sangat besar. Qalal mala'u, kata pembesar-pembesar. Sini pembesar-pembesar. Min qaumihi, daripada kaum. Sebab kaum ramai-ramai itu pengikut. Dia ikut pembesar. Yang betul-betul melawan Nabi pembesar. Sedangkan Nabi pergi kepada dua-dua. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, yang memberanikan diri untuk lawan ni pembesar. Pengikut, dia ikut pembesar. Mana rakyat jelata ni, jenis orang pak turut ikut pembesar, seumpama gerabak. Qalal mala'u, Allah beritahu, kata pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Nuh, min qaumihi, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Pembesar kata kepada Nabi Nuh, bahawa kami tengok kamu ni dalam sesat yang jelas nyata. Itu tuduhan. Pembesar menuduh Nabi Nuh dalam sesat. Qala ya qaumi, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, tidak ada pun padaku sedikit pun alamat kesesatan. Itu tuduhan. Tidak ada pun padaku alamat kesesatan. Dia nak kata sesat ni biar ada alamat. Mana tidak ada pun sedikit alamat kesesatan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku sebenarnya bukan orang biasa. Aku adalah pesuruh Allah. Dipilih oleh Allah sebagai rasul daripada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tujuan aku dipilih untuk menjadi siapa? Menjadi rasul. Ubalighukum, untuk menyampaikan kepada kamu wahyu-wahyu Tuhan aku. Ramai manusia dipilih satu orang untuk menyampaikan wahyu daripada Allah. Allah nak begini. Ubalighukum, untuk aku tablighkan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku, mana wahyu-wahyu daripada Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan untuk aku nasihatkan kamu supaya wahyu ini diterima sebelum mati. Aku nak nasihat kepada kamu, wahyu ini bukan saja untuk dengar, untuk terima dia, ikut dia sebelum mati. Wa a'lamu minallah,
Aku tahu tentang Allah Ta'ala sebab melalui wahyu ni segala maklumat tentang Allah. Aku tahu tentang Allah Ta'ala ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Orang ada wahyu, dia ada maklumat tentang Allah. Orang tak ada wahyu, dia nak tahu apa. Sebab wahyu ni datang daripada Allah untuk memperkenalkan kepada hamba akan Allah. Awa ajibtum, apakah kamu rasa heran? An ja'akum dzikrum min rabbikum, datang kepada kamu peringatan wahyu daripada Tuhan kamu kepada seorang laki-laki di kalangan manusia seperti kamu. Herankah kamu? Wahyu itu datang daripada Allah kepada manusia, laki-laki. Liunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu. Supaya apabila selepas baru mati, kalau kamu dapat ikut, kamu selamat. Kalau tidak, kamu kena azab. Walitattaqu, dan supaya kamu dapat jaga daripada kemurkaan. Wala'allakum turhamun, dan mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itulah perkataan yang dijawab oleh Nabi Nuh. Fakadzabuhu, maka betul-betul kaumnya mendustakan Nabi Nuh. Berapa lama ni? 950 tahun. 950 tahun. Fakadzabuhu, maka mereka telah mendustakan Nabi Nuh. Fa'anjainahu, akhirnya kami selamatkan Nuh. Walaupun tidak ramai. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Fil fulki, dalam satu kapal. Untuk menyelamatkannya daripada taufan. Wa aghraqna, lalu kami menenggelamkan mati alladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan wahyu-wahyu kami. Itu ayat-ayat wahyu kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta hati. Bukan buta mata, buta hati. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami pilih saudara mereka Nabi Hud. Kami telah pilih saudara mereka sebagai Nabi, iaitu Nabi Hud. Qala, kata Nabi Hud. Sini Allah Ta'ala beritahu berkali-kali perkataan sama. Seruan tauhid dia perkara yang sama. Rukun iman semua sama. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah. Doalah kepada Allah, sembahlah kepada Allah, ibadatlah kepada Allah sahaja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Sini makna tauhid. Ma lakum, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain selain badannya. Kalau ada ilah lain jadi syirik. Tapi tidak ada. Tak ada ilah lain yang kamu boleh seru. Dia sahaja. Jadi terjemah sahaja tu kerana ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun, maka kenapa kamu tidak takut kepada Allah dengan memuja dan menyeru yang lain, sedangkan yang lain itu bukan ilah. Qala al-mala'u, berkata pembesar yang mempengaruhi orang bawahan, alladzina kafaru, yang kufur daripada kaumnya, kaum Nabi Hud. Inna lanaraka fi safahah, kata pembesar, sesungguhnya kami tengok kamu wahai Hud bodoh. Fi safahat ini, kamu dalam kebodohan. Itu tuduhan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kami mengagak kamu ni daripada golongan yang berbohong dan dusta, yang mengatakan ini daripada Allah wahyu, sedangkan bukan daripada Allah Ta'ala pun. Qala, kata Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, tidak ada sedikit pun padaku kebodohan. Sebab bodoh dia ada alamat. Walakinni rasulun, akan tapi aku adalah orang yang dipilih menjadi rasul min Rabbil Alamin, daripada Tuhan Rabbil Alamin. Tugasnya luballiukum, untuk aku tablighkan kepada kamu risalati Rabbi, wahyu Tuhan, mana perutusan wahyu daripada Tuhan. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku kepada kamu khasnya seorang yang memberi nasihat yang jujur. Memang nasihat ini untuk kamu semata-mata. Ikutlah wahyu itu kalau mau selamat. Awa ajibtum, ini pun kata sama. Apakah kamu rasa heran? Anja'akum dzikrum min rabbikum ala rajul, datangnya kepada kamu peringatan wahyu daripada Tuhan kamu kepada laki-laki daripada kalangan kamu manusia. Liunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kamu daripada wahyu itu. Wazkuru, dan kamu ingatlah kembali, id ja'alakum khulafa, kamu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi generasi baru min ba'di qaumi Nuh, selepas hancurnya kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, Allah lebihkan kamu di segi badan bastatan, lebih perkasa, lebih kuat berbanding dengan orang lain.
Fazkuru ala Allah. Kamu ingatlah segala-gala nikmat-nikmat Allah itu. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya dengan cara bersyukur. Apa kata kau? Qalu, kata mereka. Ajitana lina'budallaha wahdahu. Tengok. Adakah kamu datang kepada kami untuk mengajar tauhid kepada Allah? Tauhid. Maknanya, yang mereka tak suka tauhid. Yang mereka buat campur aduk. Jadi, adakah kamu datang untuk kami menyembah Allah sahaja? Tidak perlu lain-lain. Mana gitu. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Dan kami akan tinggalkan apa sahaja yang pernah disuruh dan dipuja oleh datuk nenek kami. Fa'tina bima ta'iduna. Datanglah kepada kami azab. Kalau dah kiranya ada azab yang kamu ancamkan kepada kami. In kunta minas shadiqin. Sekiranya kamu benar daripada golongan yang mendakwa itu. Qala, jawab Nabi Hud. Qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Memang telah berlaku keputusan ke atas kamu daripada Tuhan kamu, rijsun, musibah azab, wa ghadabun, kemurkaan dan laknat. Atujadilu fi asma'in. Adakah kamu ingin membantah aku dalam tauhid? Fi asma'in, tentang nama-nama patung-patung kamu. Nama-nama patung-patung yang kamu puja. Dan nama ni bagi pada mana? Bagi pada Tuhan. Tidak. Samaitumuha antum, yang kamu bubuh sendiri nama tu. Wa aba'ukum, atau kalau tidak kamu pun datuk nenek kamu. Kamu bubuh nama, kamu bubuh sifat, kamu bubuh begitu begini. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tidak menurunkan sebarang bukti pun. Benda tu ada. Seperti itu tu ada. Maknanya tidak ada pun daripada Allah sedikit. Khayalan semata-mata. Akhir keputusan, fantaziru. Nabi Hud kata kepada mereka, maka kamu semua tunggulah. Kalau tidak mahu menerima nasihat dan apa yang diberitahu daripada wahyu ini, maka tunggulah. Inni ma'kum minal muntadhirin. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu daripada golongan yang sedang menunggu juga. Akhir sekali, fa'anjainahu. Kami telah menyelamatkan, kata Allah, akan Nabi Hud. Walladhi namahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Hud di segi sahabat-sahabat setia dia. Birahmatin minna, dengan rahmat khas daripada kami. Wa qata'na, dan kami telah hapuskan dabira, semua keturunan dan baka. Alladhina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat wahyu kami. Sini makna Tuhan pupuskan. Dabira ni keturunan dan baka dia. Wa ma kanu minhum, dan mereka tidak pun beriman. Mereka tidak pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار.